Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni Allahumma ibadatik. Rabbi amin. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Ya ba'd. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadilah Ustazah dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Semoga majlis kita ini mendapat redha dan rahmat Allah. Amin. Amin ya Kuliah Rabb. asar kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid 1 yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Qin, Dr. Mustafa Al-Bugha and Ali Ashi Sarbaji. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah Nurliah dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan saya. Astaghfirullahalazim, innallahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat seluruh keluarga besar Gema Nur Iman ini, seluruh yang menguruskannya, juga ahli jawatan kuasanya, juga sahabat-sahabat berada di mana pun, yang berada di mana pun pada waktu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan saya mohon maaf atas kelewatan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Moga Allah akan memberikan kemudahan untuk baki masa yang Allah izinkan ini untuk kita memahami hari ini untuk hukum mandi dan jenisnya, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah memberikan panduan dan memberikan taufik dan hidayah apabila kita sama berusaha untuk berada dalam majlis ilmu ini pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakanlah. Saya percaya tadi sudah dibacakan Allahumma shalli ala Muhammad ayat pertama dan surah yang terakhir bersuratul Kahfi. Jadi moga-moga dengan niat ini Allah akan memberikan jalan untuk kita memahami apa yang telah disyaratkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allamu ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al khuda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Amin. Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر لنا يا رحيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي ورحمهما كما ربيني صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقدر المغرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقدر المغرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقدر المغرب عندك يوم القيامة.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal karim. Saya kembali pada minggu yang sudah berkaitan dengan mandi taubat tu kan. Di mana sahabat dan juga seluruh keluarga besar Menurut Iman ini, saya memanggilnya, saya belajar dengan istilah yang lain, dan apabila keluar daripada ibu-ibu, daripada pengajian yang lain, dia juga istilahnya berlainan. Tetapi masa kami belajar dulu, Allah SWT Muhammad, kami tak panggil dia sebagai mandi taubat. Dia sebagai mandi untuk kerana bertukar daripada murtad kepada, bukan murtad, minta maaf, kafir kepada muslim. Kafir kepada muslim. Dia memang ada mandinya, tapi tidak ada istilahnya begitu. Tapi akhirnya dia ada dua pendapat. Sebahagian besar ulama mengatakan wajib untuk mandi. Ada sebahagian ulama, terutamanya mazhab Syafi'i ini, dia hanyalah mandi sunat. Tapi mandilah, mandi untuk membezakan bahawa dia sudah kembali kepada agama fitrah ini. Maka kedua-duanya juga boleh diterima, tetapi apabila dia bercerita tentang Allah memberi izin padanya untuk kembali kepada agama fitrah, masa kami belajar dulu, walaupun mazhab Syafi'i ini menyatakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad ia adalah cuma sunat muakkad, tapi kami lebih cenderung kepada mengikut mazhab Al-Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Daripada 4 imam yang besar itu, dan semua perkara itu adalah satu perubahan dalam kehidupan berkaitan antara orang yang pada awalnya mereka dibelenggu dengan banyaknya dosa. Apabila dia memeluk agama yang fitrah ini dengan izin Allah, maka dia menjadi lebih baik daripada kita ni yang walaupun daripada 65 tahun yang lalu memang Muslim yang dipilih oleh Allah SWT, kerana mereka akan menjadi suci seperti bayi. Jadi saya minta maaf kalau saya tersilap penerangan ke, tersalah faham ke apa, dan saya percaya perkara ini adalah perkara daripada masalah khilafiyah dan masalah yang tidak pun bercanggah daripada apa yang kita fahami, insya-Allah. Wallahu a'lam untuk perkara itu. Jadi kembali kepada hikmah pensyaratan mandi ini mengikut mazhab Imam Syafi'i khususnya lah, sebab kita berpegang pada kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Di perkara ini tidaklah sampai satu tahap kalau ada dia perjanggahan, perbezaan, dia salah. Tak ada. Dalam masalah khilafiyah ni, tak ada yang salah. Dia tak ada yang salah. Semuanya mengikut apa yang diberikan kefahaman. Dan sesiapa yang mereka percaya dan mengikut mana-mana mazhab tertentu itu, maka itu adalah perkara yang telah juga diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita sekarang tengah belajar mazhab Syafi'i lah, sebab dekat Nusantara ni seluruhnya kebanyakannya bermazhab Imam Syafi'i, kerana lamanya dan luasnya mazhab Imam Syafi'i ni difahami oleh alim ulama yang belajar daripada Timur Tengah sana dan kembali kepada Nusantara ini, tanpa memperkecilkan dan menidakkan mazhab daripada imam-imam yang lain. Wallahu a'lam. Okay? Baik, moga-moga ada kebaikan. Saya minta maaf kalau saya tersilap pada minggu yang sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita kembali pada tajuk besar yang kita nak kongsikan berkaitan daripada bab mandi, hukum dan jenisnya ini. Kita dah berkongsi tentang dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma'ul ulama berkaitan dengan syarat sah mandi untuk beribadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang memberi salam dan singgah dekat FB Live saya juga. Sekali lagi saya minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah mengampunkan dosa saya lah. Terima kasih kerana bersabar dengan saya. Alhamdulillah. Hikmah disyaratkan berkaitan mandi ini ada beberapa hikmah dan faedahnya. Yang pertama, mandi ini bila disyaratkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bila berkaitan dengan mandi ini, nanti kita akan belajar tentang bahagian mandi pula, insya-Allah. Tapi bila cerita bab mandi je, tahu kan mandi ni maksudnya? Mandi ni apa maksudnya? Membersih dan menyucikan diri.
Tinggi betul bahasa Kak Azrina petang-petang tadi ni. Nak bagi Siram air sentuh. Kak Azrina. Kita mandi Ayat kita mudah siram nak bagi air je. sentuh. Tekan air ke seluruh badan. Dia siram je air tu, itu mandi lah tu. Dia kalau siram dekat pokok tak kira mandi. Itu namanya siram pokok. Okey. Jadi kalau dekat badan ni dia siram kepada itulah. Tapi niatnya adalah untuk betul lah tu. Tak salah tadi ayat Kak Azrina tadi tu, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma apabila dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, seperti mana kita pernah mempelajari seawal kitab ini, segala-gala perkara itu dapat dibezakan dengan Niat. niat. Dapat dibezakan dengan niat. Dan mengikut makna syarak, kalau dia diniatkan kerana Allah, kalau ia diniatkan kerana Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan padanya ada terkandung erti kepatuhan kepada perintah Allah, iaitu perintah syarak itu, kemudian kita beramal dengan hukumnya, dia akan menjadi satu ibadah. Mandi pun boleh jadi ibadah. Hal siram je air, ratakan kat badan. Oh tak. Sekarang kita pakai shower. Tekan aja, dia turun. Tak perlu nak begini dah. Kecuali shower tak ada kat rumah. Kat kampung kadang-kadang air tak berapa kuat, dia tak boleh naik guna shower, dia kena guna apa nama ni? Cedok Sarah. Cebok. Gayung. Cedok. Dalam fiqah istilah Kak Amira betul. Cebok dia guna. Tapi dalam bahasa Melayu memang cedok. Tapi alat dia namanya gayung. Gitu. Dia ada istilah dia khusus. Dia lain-lain. Tapi tak salah. Semuanya betul insya-Allah. Tak ada yang silap kat situ tu. Sebab itu dalam bab agama ni, nampak macam orang lain, salah lah kau cakap macam ni. Tak, dia ada makna-makna dia tertentu. Jadi dia tidak akan menyalahi selagi mana dia berniat mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan apabila dia mengikut perintah Rasulullah SAW, betul. Bukan orang Perak je. Orang Johor sebahagian kadang-kadang panggil macam tu kan. Saya dulu buka balik ni, dia sama dalam kitab punya sama je macam kita orang kampung kan. Tapi bila balik pergi Johor, bila dekat kampung, cebok tu maknanya lain pula. Ada dua makna juga. Dia guna cedok betul lah tu. Dia cebok tu dia makna lain lagi satu. Makna lain. Tapi dalam kitab ni dia guna istilah cebok. Cebok tu adalah cedok. Sama. Jadi tak salah. Kedua-duanya tak salah. Cuma setiap negeri kita kat Malaysia dia punya kelebihan dia, pelbagai dia punya makna. Penggunaan bahasa tu berbeza. Jadi kita tak menyalahkan orang Kelantan cakap lain, orang Kedah cakap lain, orang Perak cakap lain, orang KL cakap lain. Orang tak panggil cedok. KL dia panggil apa? Gayung. Tak KL sana gayung. Shower. Orang kaya panggil Kau shower. main lagi shower. Tak ada maknanya Kak, tak ada. Shower tu tempat mandi, bukan gayung. Gayung lah tu. Kat KL tu panggil gayung, dekat Johor pun gayung, dekat mana-mana pun sebenarnya hakikatnya gayung lah tu. Cuma nak ceritanya, benda pakai gayung ke, pakai shower ke, pakai apa pun, dia kena ikut pengertian dari sudut syariat untuk membezakan sama ada ia adalah satu adat ataupun ibadah. Sehari-hari orang mandi, tapi kalau dia tak niat, apa yang dia buat itu, dalam bila air masuk saja, keluar balik, semua keluar masuk. Cuba tanya, kalau kita buat apa? Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada gangguan sikit saya punya ni, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Sebentar ya. Ya Allah. Ya Allah.
Okey. Apalah tadi? Gayung, bukan gayung. Dah jauh sangat ni. Apa Kak Mira? Yang penting tentang makna dalam apa istilah saya cakap tadi. Niat, Itu je. niat. Niat tu Niat. membezakan ibadat. Nak membezakan, bismillah. Nak membezakan antara adat dan ibadat itu, dia bukan keluar masuk bilik air je. Nak masuk bilik air tu tahu nak buat apa. Aku nak masuk bilik air, nak qada hajat. Aku masuk bilik air, nak mandi. Aku nak masuk bilik air, nak buang air kecil, nak buang air besar. Semua tu perkara yang perlu ada niat. Dan ketika nak masuk bilik air, ketika nak qada hajat, kita pun ada doa untuk qada hajat. Bila keluar daripada qada hajat pun ada doa untuk kesyukuran apabila Allah memberikan kita kemudahan melepaskan apa saja yang menyakitkan dan akhirnya Allah memberikan kelegaan. Tak adalah lega lepas tu keluar masuk asyik lega je, tak baca doa syukur pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tapi hakikatnya inilah perbezaan antara mereka yang berilmu dengan tidak berilmu, dan apabila mereka belajar tentang macam mana buat satu perkara kat dunia ni, hikmahnya adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu sunnah-sunnah lah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu sunnah ketika mana kita untuk qada hajat. Jadi ceritanya adalah Rasulullah SAW apabila dia mengandungi satu ibadah, maka Allah akan mengganjarkannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu faedah dan hikmah daripada apa yang dia keluar masuk daripada bilik air yang sepatutnya masuk bilik air ni tempat bilik air. Tempat kotor. Tempat syaitan. Kau main lagi kau. Sebab syaitan. Tempat najis. Tempat yang ada najis. Itu rumah syaitan. Betul tak tu? Kan? Rumah syaitan. Kalau kita diberi pilihan untuk duduk rumah syaitan dengan rumah kita, mana kita nak duduk? Mestilah rumah kita. Tapi dalam rumah kita ada rumah Ada rumah syaitan. Sebab itu nak masuk tu kena ada ilmu dan ada amal. Sebab itu ada hikmah persyaratan mandi ni. Di bilik mandi tu rupa-rupanya dia membawa kepada menyucikan, dan dia bukan saja menyucikan jasad. Sabdaan Nabi SAW daripada riwayat Imam Muslim ini, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain, sesungguhnya an-nazafatu nisfu minal iman. Bahawa bersuci adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu apabila orang yang ditambah imannya setiap hari, dia sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci. Subhanallah. Jadi kalau petang ni kita masuk kelas ni belajar ni, saya tak tahulah yang dia tak buka kamera ni, tak tahulah, takkan nak cakap tak lawa pula kan, mesti lawa-lawa semua kan, comel-comel, kemah-kemah itu kan, kemah-keming tu Kelantan apa petang-petang ni aku cakap, tak tahu kalau Terengganu. Bila semua kemas-kemas, kita tengok pun sejuk mata Memandang. Tiba-tiba sejuk mata memandang tak tahu part mana yang sejuknya tu, bila mata memandang jadi sejuk tu, Allahu alam. Yang menyejukkan itu adalah Allah, kerana padanya yang mengikut syariat Nabi Muhammad, dia membersihkan diri, berniat kerana Allah dan mendapat pahala. Sebab tu tengok Kak Amnira, Kak Azrina ni jadi admin, Kak Norini walaupun tengah pegang cucu tu, nampak comel je. Dah mandi? Ya ke dah mandi? Saya tanya siapa dah mandi. Semua kau orang yang aku sebut tadi. Alhamdulillah, Dah. Jadi ketika mana ibu-ibu contoh 3 orang ni daripada dekat 90 orang yang ada dalam ni, grup ni, Masya Allah ramai ni. Minta maaf lah, aku semua salah petang ni. Minta maaf tak sangat. Agaknya sedikit keletihan lah hari ni saya. Minta maaf tak sangat ni. Kak Amira pun tak ada lah nak pergi Johor nak cari saya petang-petang ni kan. Dia tanya, Ustazah pergi mana? Allah Akbar. Cari mana tahu saya dekat bawah kursi ke apa. Saya gurau. Dan ceritanya, kerana kita dah bersihkan diri kita, kita ambil wudu,
kita bersuci, kita wangi-wangi. Kan Kak Sorina kan, wangi tak hari ni walaupun duduk rumah? Saya duduk rumah, saya Wangi. orang tak bau kan? Kan kita sendiri. Kita wangikan diri kita. Cari minyak wangi dalam rumah sendiri tak apa. Lagi-lagi kalau ada suami. Jangan suami kau balik bau bawang aja Kak Serina. Saja aku kan. Ya Allah, memang sangat jaga bab tu. Kan Kak Serina. Kau Syazah dah pesan Terima saya. kasih lah bagi hadiah ni. Minyak wangi. Dekat atas meja saya ni, mak saya cakap, atas meja kau ni banyak-banyak tu minyak urut ke? Dia tanya minyak urut ke? Saya cakap tak. Ni semua minyak wangi lah. Nak sembahyang pakai. Nak tidur pakai. Nak pergi mengajar ni pun pakai. Kau cuma masuk pergi meja pusing je kot. Apa benda kau nak wangi-wangi? Kerana at-tuhuru syatrul iman. Dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mentang-mentang kerja pejabat je wangi. Kat rumah, apa? Tak adalah busuk. Tapi baunya pelik sikit lah. Bila duduk rumah. Kat rumah lah kena lagi wangi. Untuk suami, untuk keluarga, kerana Allah. Dia bukan kerana orang lain pakai, aku pakai. Tidak. Dia kerana kita tahu di mana Nabi SAW dan bersuci itu termasuklah mengambil wuduk dan juga mandi. Dan akhirnya kita dapat beribadah dengan lebih baik dan lebih kemas dan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hikmah daripada mandi ini menghasilkan kebersihan. Sebab itu tengok muka cerah ya. Habis tu muka saya gelap tak kira bersih ke? Bersih. Hatinya bersih menampakkan walaupun gelap, dia nampak cerah di mata manusia. Apatah lagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab bila kita duk mandi, kita ambil wuduk, maka dia telah membersihkan tubuhnya daripada kotoran dan peluh yang keluar. Siapa kat sini yang hari ini tidak berpeluh? Oh, Kak Zarita tak perlu. Kau duduk dalam pejabat memanglah aircon. Yang duduk kat rumah, yang duduk potong bawang, aku tak potong bawang. Hari ni saya jumpalah sahabat. Dia kata tangan aku bau bawang. Aku cakap aku tak masak pun hari ni. Contoh. Wahai saya dah pakai minyak wangi. Saya pakai minyak wangi lagi ni. Saya beli barang dengan jamaah saya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan bawang minyak wangi. Kenapa minyak wangi aku bau bawang pula ni? Rupa-rupanya bila kita masak kat rumah, kan baju kita ini tergantung. Dia angin tu terkena. Jadi dia baulah sikit. Walaupun kita dah letak minyak wangi. Tapi hakikatnya, bau tu lekat bau tu macam lekat Tapi hakikatnya badan kita bersih. Cuma sebahagian daripada. Tapi dia dekat juga. Sebab dia adik-adik. Sebab dah biasa. Kalau cium salam tangan, nak cium tangan, macam tak bau. Tapi rupanya bila bau betul-betul, adalah juga bau sikit-sikit. Sebab tadi makan nasi lah, lauk asal ayam masak kicap lah apa. Bayang kau bau tangan kau bau apa sekarang? Bau belacan ke bau apa? Astaghfirullahaladzim. Hakikatnya dengan membersihkan ini, bukan sahaja menghilangkan kotoran, malahan rupa-rupanya badan kita ini bila berpeluh, orang pun tak nak dekat sangat. Kalaulah manusia pun tak nak dekat, tiba-tiba kita nak beribadah. Next Kak Azrina. Nombor 2. Kalau kita ni nak beribadah, kita berdiri, kita nak berhadapan dengan Allah. Lepas tu bau dengan peluh badan kita duk kerana bekerja di rumah. Tak adalah bekerja angkat benda-benda berat, tapi duk berjalan ke depan, ke belakang, ke situ, basuh pinggang ke apa tu. Itu pun boleh menyebabkan ada kesan dalam bau tubuh badannya. Dan menimbulkan dia kurang digemari oleh orang yang kalau kita tak mandi, orang tak nak duduk dekat lah bahasa mudahnya. Dan tubuh badan yang bersih ini boleh menghindari daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. InsyaAllah. Dan akhirnya dengan bau wangi ni, orang suka duduk sebelah kita. Bukan orang aja. Pasangan kalian apatah lagi. Anak-anak apatah lagi. Nak duduk melekat aja. Yang halal tak apa, alhamdulillah. Yang haram, dosa. Itu wangi macam mana pun tak boleh. Yang halal ni, wangi sikit-sikit bagus. Wangi banyak lagi digalakkan. Apatah lagi kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana an-nasu ahla amalin wa lam yakun lahum kufatun fakanu yakunu lahum
ihtafalun faqila lahum law igtasaltum yaumal jum'ah wa fi riwayatin lahumah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadha. Orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai pembantu, badan mereka berbau tidak sedap untuk didekati, berbau busuk bahasa kasarnya. Lalu dikatakan kepada mereka, elok kamu mandi pada hari Jumaat. Sebab ada hadis berkaitan dengan mandi seminggu sekali sebelum ini. Ingat tak lagi? Syariat mandi seminggu sekali yang paling utama, yang kena duk macam bahasa kasar dia, duk sental lah seluruh padan ni, duk gosok betul-betul, bagi wangi, bagi sabun wangi. Itu adalah hadis yang berkaitan yang sebelum ini diceritakan, kemudian dinyatakan dalam riwayat berlainan. Kata Rasulullah SAW, elok kamu mandi pada hari Jumaat, kerana bila kamu datang untuk menunaikan solat fardu Jumaat, kamu akan berkumpul dalam medan yang sangat ramai. Dan dalam riwayat lain, bagi riwayat Imam Muslim Bukhari, bahawa Rasulullah SAW juga bersabda, eloklah bersuci pada hari ini. Suci ni maksudnya, akhirnya bila kita duduk bersama dengan masyarakat, kita berduduk bersama dengan orang ramai, orang tak lari bahasa mudahnya. Orang tak ada balik rumah. Orang lelaki ni jarang tau bercerita balik rumah. Kalau ditanya, hari ni belajar apa bang? Hari ni kelas tazkirah apa? Itulah. Dia cakap gitu je. Adalah semalam tu cerita wajib haji dah. Itu je. Lepas tu cerita apa? Itu je. Tak ada lain pun. Dia tak ada balik rumah, tak ada macam kita. Semua benda kita nak share. Lepas tu suami pun cakap macam ni. Okey dia jawab. Okey dia jawab. Ada kita pula. Suami kalau balik tiba-tiba dia kepoh pula. Suami kepoh, jarang suami kepoh. Yang awak tahu tak tadi Pakcik Mat tu contoh lah. Pakcik Mat tu duduk sebelah saya. Dia kan macam tak, dia duduk cerita macam orang perempuan. Tak ada, orang lelaki tak macam tu. Orang lelaki tak macam tu. Sebab itu orang lelaki ni kalau pergi masjid, dia balik masjid, dia macam ilmu untuk dia je sikit. Dia seminggu sekali je kadang-kadang dia duduk, dia baru cerita. Itu pun kalau terlepas tengah cerita. Paling-paling tidak kalau kita duduk pujuk-pujuk berbual-bual, barulah kadang-kadang dia cerita macam tu. Kecuali dia ustaz lah kan, Kak Zarina kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia lain. Ustaz hari-hari dia bercakap. Tak baru nak jawab, tak semua. Kalau ustaz dia tak payah cakap, dia cakap dulu. Kalau ustazah pula, isteri ustazah pula, suami pula. Dia pula yang kena tazkirah dengan isteri, terbalik. Tapi sebenarnya dalam rumah tangga ini, kalau ada ilmu, berbual lah. Kau jangan jadi cikgu, kau jangan jadi guru, kau jangan jadi guru besar. Sebab dia akan menyebabkan nanti, dia rasa kat rumah ni macam ada banyak guru pula dia kata. Walauzubillah min zalik. Tapi berkongsilah. Duduk, buat majlis taklim. Kalau suami belum mula, kau jangan buka dulu. Tunggu, sabar. Lambat pula dah lah dia admin tiap-tiap hari. Admin pagi, admin petang, admin tengah hari, semua dia. Admin dia tahu. Dengan admin tu ilmu banyak. Masya Allah. Belum dia jadi ustazah. Lagi belum jadi ustaz gitu. Itulah bahana. Macam mana kita nak kongsi ilmu, hakikatnya cakap bagi jelas, tetapi tidaklah sampai kita menidakkan pandangan sesiapa yang duduk dengan kita ini. Tetapi dia berpandukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, seminggu sekali paling tidak, mandi betul-betul. Mandi betul-betul tu, betul lah tu. Sunat Jumaat itu kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri dan juga jasad kita. Akhirnya, dia akan membawa kebersihan kepada jiwa kita. Kerana kita tak ada menyesakkan nafas orang lain, kita juga tidak menjadi tomahan kepada orang lain kerana kita menjaga kebersihan. Yang ketiga, apabila kita mandi, Allahumma salli ala Muhammad, dan hikmah daripada persyaratan mandi ini, cergas. Menjadikan tubuh badan cergas dan aktif, hilang rasa lesu dan malas, terutamanya selepas berlaku sebab-sebab yang mewajibkan seperti bersama antara suami isteri,
yang akan dijelaskan dalam bab mandi wajib nanti, insya-Allah. Dan pada ketika ini apabila kita contohnya bekerja, kalau orang kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh jadi sebahagiannya kerja kebun. Tahu kerja kebun? Sekarang Kak Nuri ni orang bandar, dia kerja bandar. Kak Sorina pun sama. Kak kita ni. Kak siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak Azrina, Kak Amira, semua ni kan, kakak-kakak yang duduk di bandar-bandar ni, bandar ke bandar ni semua. Semua. Lepas ada kain sapu laman semua berpeluh kat kain rambutan, berpeluh sakan. Yelah, kalau itu keluar, kalau tiba-tiba ada orang lalu masuk lari dah. Lari keluar masuk berpeluh kat kadang. Bukan menyapu pun, kerana kita nak menjaga kita punya ni akhlak dan juga aurat kita ni. Dan ketika itu yang paling penting, sama ada kita di luar, di dalam rumah, di kebun ke, di mana-mana pun, sama ada untuk pekerjaan, sama ada untuk riadah, apa saja. Selepas perkara-perkara yang mendatangkan bau badan itu berubah, tetapi sampai tidaklah menyebabkan orang tak selesa dengan kita. Kadang-kadang kita berpeluh, tak adalah terus berpeluh tu bau badan kita berubah. Ada orang dia berpeluh, tapi apabila dia duduk bertenang, dia kering, dia menjadi perkara yang tidaklah terlalu membezakan dia punya tubuh ataupun fizikal dia tu menyebabkan orang tak selesa. Masih boleh selesa lagi dan dia tidaklah menyebabkan orang akan memberikan maksudnya pandangan dan tomahan. Wala'udzubillah min zalik. Tapi lebih baik kalau kita nak menghasilkan kecergasan, masuk bilik air, niat. Tadi aku baru lepas sapu laman, kata Kak Azrina. Kejap lagi ni Kak Amira datang nak ajak makan tengah hari. Contoh. Tak apalah, lepas sapu laman ni terus je lah makan tengah hari. Tak payah mandi lagi dah. Lepas tu dengan peluh-peluh sikit, cerah-cerah, lepas tu biar padam muka-muka ke, panas. Makan nak makan tengah hari. Sekali masuk dalam kereta, ada aircon. Dah ada terkempam berdua kat situ. Lepas tu Kak Amira pun rasa, aku macam mandi tadi ni. Macam bau lain macam lah Tapi sebab kawan baik, Kak Azrina, takkan nak cakap kan. Tapi yang kita ni pun kenalah berbudi dan berbahasa lah. Kita tahu kita nak pergi makan, lepas tu naik kereta yang sama, kenderaan yang sama, mengutamakan supaya diri kita dalam keadaan disenangi dan juga dilihat sebagai kita meraihkan bila bersama sahabat. Itu juga adalah satu sunnah yang besar. Dan menggembirakan mereka apabila duduk sama-sama. Sebab itu bila jumpa Kak Nuri ni hari tu, pakai baju comel-comel. Walaupun pada waktu itu, Allahu Akbar, aku sebenarnya dah berjalan hampir berapa jam daripada Johor. Tapi wangi lagi kan Kak Nuri ni kan. Oh siap peluk Siap peluk. Kak Nuri tak kata aku busuk jugalah masa tu. Aku pelik lah. Aku tak tahu dalam kereta tu, aku punya minyak wangi ada berapa botol nak keluar nak jumpa Kak Nuri ni bukan Tapi dia bukan long lasting punya minyak wangi dan bila didekati saja dia akan rasa bau dia. Bukan rasa, bau. Tapi bila dia lalu-lalang, saya punya minyak wangi bukan jenis yang kalau bau. Bukan. Saya tak macam itu. Saya kalau cari yang tidak long lasting, yang pakai terus hilang macam tu je. Tapi bila dekat, wangi Ustazah. Macam contoh. Kak Nuri ni, wangi ke gitu? Kena paksa. Tapi kan, lepas tu kan aku pegang minyak batu sauda. Jadi bau batu sauda lah aku masa tu. Kejap. Betul. Tapi kan Dah masa tu kan, minyak urut. bau minyak urut. Dalam minyak urut tu berumur 25 tahun. Betul. Batu sauda beli tahun 90. Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang tahun 2023. Hampir 25 tahun. Tetapi masih elok. Tapi peristiwa tu menggambarkan bahawa batu sauda itu sangat bermanfaat. Saya duduklah sebab kata Kak Nuri ni mak dia tak boleh tidur sangat. Dengar je bunyi dia terjaga. Dia bunyi je jaga. Saya gunalah sikit. Bukanlah banyak pun ilmu. Tapi kalau nak bagi orang tenang dulu, saya nak bagi saya tenang pun kan. Saya sapu kat badan saya. Tidur nyenyak tak bangun. Tapi petang tadi saya tak pakai minyak pun. Saya makan je sebenarnya. Jadi tu yang terlelap sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya cakap ni sekejap lah. Ada lagi 1 jam dekat 40 minit ni. Kejap lah. Tak maaf
Minta maaf lah, saya minta maaf. Tapi bila saya masa dekat rumah Kak Ajar Nuri ni, saya minta maaf, saya nak cerita pasal apa ni? Sebab minyak habatus sauda itu bukan benda yang busuk tau. Tapi dia boleh menenangkan dengan izin Allah, kerana habatus sauda itu boleh menyembuhkan semua perkara kecuali mati saja. Itu hadis sahih. Lepas tu dok lah saya sapu sikit kat kaki makcik. Badan dia sikit abu macam tu. Oh, lega dia. Saya dengar Kak Nuri kata dia tak bangun sampai malam. Alhamdulillah. Ya Kak Nuri ni. Sampai malam lah. Dia tak makan lah. Tidur terus. Sampai besok pagi baru bangun. Aduh. Alhamdulillah. Maksudnya, kita tetap kalau kita sapu, korang jangan sapu minyak masak lain. Tapi boleh orang Jawa, saya cakap pasal orang Johor, orang Jawa, kalau dia tak jumpa apa pun minyak, tapi bukan minyak yang dah lepas goreng ikan tu sapu kat badan, tak. Minyak masak yang baru tu, dia diganti dan dibaca selawat, kemudian disapukan dekat tempat yang tertentu, dengan izin Allah dia akan menjadi syifa, insya-Allah. Apatah lagi habatus sauda, dan dia tidak akan menjadikan badan kita busuk sebenarnya, insya-Allah. Minyak habatus sauda tu. InsyaAllah. Tapi kalau berpeluh, kau bubuh lah minyak wangi macam mana pun. Kau spray spray macam ni Orang perempuan kalau spray kau macam tu kan, bunyi siap agaknya lah, saya tak tahu, saya tak macam tu. Itu kat Amnira tu. Kan? Dia gini, begitu kan, contoh kan. Allahu Akbar. Dia kena mandi juga. Bukan saja dengan minyak yang mewakilkan badan. Dan akhirnya dia akan menghasilkan kejerkasan. Akhirnya dalam fiqh ini ada bahagian mandi. Subhanallah. Dan mandi ini terbagi kepada dua seperti mana yang saya katakan tadi. Satu mandi wajib dan satu lagi mandi sunat. Masya Allah. Bagaimanakah syariat Nabi Muhammad ini sangat-sangat meraihkan seluruh apa yang diamalkan dalam kehidupan seharian ini. Dan akhirnya dia membawa kepada apa tadi? Bila mandi? Ibadah. Bila ibadah dia dapat? Pahala. Dapat pahala. Bukan mandi kosong-kosong je. Hari-hari buka shower. Hari-hari buka shower kata Kak Amnira. Buka shower. Bersih. Lepas tu besok buka shower lagi. Malam ngantuk buka shower lagi. Apa hal cik mandi je ni? Penat, panas. Tapi tak ada niat pun kerana Allah dan tak ada niat kerana Rasulullah. Maka ruginya kehidupan kita tanpa diniatkan kerana Allah dan Rasulullah. Tapi bila bab bahagian yang pertama ini, mandi yang diwajibkan, apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka setiap ibadah kita memerlukan apa? Ia mewajibkan mandi. Maka tidak sah ibadah itu jika dia tidak mandi dan bersuci tanpa mandi wajib. Subhanallah. Dan antara sebab yang wajibkan mandi wajib, yang pertama adalah janabah, haid, bersalin dan juga mati. Satu adalah untuk dua adalah untuk lelaki dan perempuan, tetapi dua khusus untuk orang perempuan sahaja, haid dan bersalin. Mati lelaki perempuan akan mati. Janabah maksudnya dia berjunub, orang lelaki dan perempuan juga berjunub. Itu dia punya pengkelasan bagi setiap mandi wajib itu. Yang pertama, sebab wajibkan mandi ialah janabah, haid, melahirkan anak dan juga mati. Sebab maknanya empat-empat ni perempuan semua ada, dua je lelaki kan? Ya, untuk kalau tiba-tiba orang lelaki ada yang bersalin, maksudnya dia ada something wrong somewhere lah. Yang itu yang dilarang. Yang zaman sekarang ada sebahagian yang viral di dunia yang nyata ini, dok sibuk perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Lah bila dia mengandung dah tak tahu macam mana nak keluar ikut mana pula. Kena belah perut pula ke. Menyeksakan diri. Dan Allah melaknat padanya. Na'udzubillah min zalik. Ada tak berlaku? Ada. Dan itulah yang diberikan pengajaran pada peristiwa beberapa minggu yang sudah ini. Apabila ada musibah yang besar di negara Hawaii itu.
Amerika, Arizona lah, menjadi padang terkukur kerana berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir dekat 30 hingga 50 tahun mereka berterusan di sewenang-wenangnya diberi izin oleh Allah untuk berubah tapi tidak berubah. Apa jadi? Engkau engkar kan? Aku bagi peluang, aku bagi peluang, aku bagi peluang. Kau tidak mahu berubah. Malahan engkau merasa engkau berbangga dengan kerosakan dan juga kebobrokan akhlak kalian. Ketika mana kalian melakukan dosa dan ketika itu kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Bersyukurlah Allah pilih untuk kita bertaubat. Walaupun sekecil, saya minta maaf satu masa dahulu boleh jadi kita pakai tudung sama. Semua pakai tudung. Tapi ada orang yang bermula kehidupannya tidak memakai tudung. Dan akhirnya bila dia memakai tudung, dia menjadi lebih baik daripada orang yang bermakai tudung. Maka kita tak boleh nak judge lah orang tu. Tetapi apabila dia melakukan perkara kemaksiatan dan tidak mahu berubah, maka Allah akhirnya yang sendiri menurunkan bala itu. Wal na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kalau kita pernah melakukan dosa. Allah tarik kita sikit-sikit. Allah bagi kita peluang dan ruang untuk bertaubat. Dan antara perkara yang perlu dilakukan apabila kita diberi izin oleh Allah untuk bertaubat daripada perkara maksiat yang paling besar, iaitu kafir, kemudian diberi izin dan hidayah oleh Allah menjadi Muslim. Sunat juga untuk mandi. Bukan mandi wajib. Tapi selama dia juga dikira wajib. Jadi moga-moga apa yang kita belajar ini, Allahumma salli ala Muhammad, sebab mandi wajib ini adalah kerana kita ada admin punya ni terbuka ni. Admin Gemanur Iman yang seorang ni, saya tak tahu siapa. Allah Sallallahu Muhammad, suara tu terbuka lah. Terima kasih. Sebab kalau dia mengaji, saya kena diam. Allah Sallallahu Muhammad. Jadi, ibu kakak dan rahmati Allah sekalian, macam tadi Kak Adnan kata, dua adalah untuk orang lelaki Muslim. Kafir tidak sama sekali, melainkan dia kembali kepada agama fitrah. Allah Sallallahu Muhammad. Kemudian sebahagian besar daripada 4 perkara ini padanya ada orang perempuan. Banyaknya lah kita punya kewajipan sebenarnya. Kerana Allah memberi kemuliaan yang tinggi dan besar kepada orang perempuan. Sebab itu sentiasa dijaga dia punya kebersihan jasad dan juga jiwanya. Sama ada hidup maupun mati. Subhanallah. Janabah ni patutnya janib, jauh maksud dia dalam bahasa Arab. Sepatutnya janabah tu jauh maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jauh pasal apa? Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-11, fabasurat bihi an junub, maka pergilah ia lalu dilihatnya daripada jauh. Yang dimaknakan daripada ayat jauh ini apabila dia, kalau ikut penggunaan biasa, maksudnya adalah air mani, minta maaf disebutkan di sini, ini ilmu, air mani yang dipancutkan oleh sama ada kalau pancut ni lelaki kepada perempuan dan yang bersamanya adalah istrinya yang sah, itu orang yang junub, iaitu orang yang tidak suci disebabkan keluar air mani dengan kerana persetubuhan ataupun kerana inzal. Nanti ada perkataan dia. Ia dinamakan sebagai junub, dia jauh daripada ibadah, dia tak boleh dekat. Kerana orang yang berjanabah ini menjauhkan daripada mendirikan solat selama dia berkeadaan demikian. Tak boleh solat selagi mana dia tidak mandi. Dan perkataan junub ini digunakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk seluruh penggunaan secara umum, sama ada lelaki atau perempuan, dan sama ada seorang atau ramai. Seorang lelaki juga boleh mengeluarkan air maninya sendiri dengan sebab-sebab janabah nanti. Kita tengok nanti satu persatu. Perempuan pun ada kalanya begitu. Jarang-jarang dengar juga ni kalau rumah biasa lelaki. Tak, perempuan pun sama. Subhanallah.
Dan sebab jenabah ini yang pertama keluar mani daripada lelaki atau perempuan. Daripada dua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau dekat dalam buku, dia lebih luas. Diberi pengertian. Pengertian, saya baca nota kaki dekat ni dekat slide ni. Orang yang berjunub yang paling hampir dengan istilah fiqh ialah orang yang jauh daripada ibadah. Sebab itu istilah dia janabah, janub, jauh. Janub ataupun janabah. Para malaikat menjauhi orang yang berjunub dan tidak menghampiri sebagaimana sabit dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bagaimana sabdaan Nabi SAW, 3 golongan manusia yang tidak dihampiri oleh malaikat, iaitu mayat orang kafir, Allahu Akbar, orang yang memakai bau-bauan, nanti saya bagi tahu sikit pasal ni, dan orang yang berjunub kecuali jika dia berwuduk. Sebab maksud yang ketiga tu, Saya kecuali jika dia berwuduk. Maksudnya sebelum dia berjima, dia berwuduk, itu ke maksudnya? kalau ikutkan dalam hadis ini, dari segi syaratnya, kita nak sebut bawah tu sekejap kita kena faham dulu junub ni pasal apa dipanggil junub ni. Dulu tu. Nanti saya akan nak patah balik dengan dia punya hadis tu nanti. Dia akan ada perkaitan 3 golongan ini. Apabila dia keluar air mani, pertemuan antara dua khitan ni adalah dua ibu-ibu dah berkahwin. Dua khitan ni maksudnya Dua kemaluan. dua kemaluan. Hmm. Dua perselisihan antara lelaki dan perempuan. Di antara dua tubuh dan kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Kampung mengira sama ada dia keluar air mani ataupun tidak bila dia melakukan persetubuhan, maka dia wajib mandi wajib. Junub juga berlaku tanpa melalui persetubuhan seperti mimpi dan melakukan onani. Minta maaf. Kerana ada yang harus dia keluar air mani, kadang-kadang dia tak buat apa-apa. Orang lelaki kadang tak buat apa-apa. Jangan ingat, teruk perangai duduk-duduk pun keluar air mani. Tidak. Sebab ada ujian bagi orang lelaki begitu. Orang perempuan tak ketara sangat. Tapi ada. Sebab itu 3 golongan yang disebutkan dalam sabdaan Nabi SAW ini adalah perempuan yang mandi itu. Nanti kat bawah tu ada satu lagi hadis lain. Ceritanya malaikat ni tak akan menghampiri orang yang dalam keadaan Allahumma salli sedang berhadas selagi dia tidak mandi wajib. Dan orang yang berjunub kecuali jika dia berwuduk. Macam Kak Jenal kata tadi tu, sunnah ketika sebelum mandi wajib adalah berwuduk dan ada kaedah dia tertentu. Tapi kalau berwuduk tu dia tak buat, boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia buat, dia akan lebih menyempurnakan mandi yang dikira untuk membersihkan daripada janabah itu. Okay, next sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan cerita tentang keluar air mani ini, sama ada lelaki atau perempuan dengan apa-apa sebab sekalipun. Sama ada dia bermimpi, dia bercumbuan suami isteri, dia melihat seorang dengan berahi atau berhayal. Orang lelaki ni, ini peristiwa benar Bu. Sebab itu orang perempuan belajar dekat negara luar, jangan keluar sendiri-sendirian. Kemudian jangan naik perkhidmatan khidmat apa dia cakap e-hailing. Kita guna istilah e-hailing ni kan. Maksudnya khidmat awam, bas dan kemudian kita bersesak-sesak. Berhimpit-himpit. Ya, bersesak dan berhimpit-himpit. Terutamanya naik bas lah. Kami dulu belajar, kita orang memang macam mana tak ada duit macam mana pun, kita orang akan tong-tong, share tong-tong. Kita orang akan naik teksi. Takkan duduk naik bas. Orang lelaki tak apa. Ada sekali tu, konon nak ambil pengalaman naik bas lah. Budak-budak Azhariah ni lah. Budak perempuan. Lepas tu comel-comel kan. Lepas tu yang naik tu orang selatan ada, orang utara ada, orang timur ada. Walaupun dia orang pakai niqab, ada yang tak pakai niqab. Tak maaf cakap ini perkara betul. Bila dia berhimpit-himpit dengan lelaki, Arab terutamanya. Sebab itu orang lelaki Arab ni, dia sentiasa memegang Al-Quran padanya ataupun dia akan berdiam dan menundukkan pandangannya. Dan itu memang betul-betul terjagalah. InsyaAllah. Itu pun banyak ujiannya.
Tetapi dia tengok saja pun dia jadi, minta maaf saya guna istilah ni, dia berahi ya. Dan ada satu ketika tu sahabat saya memang saya tak tahulah, saya jarang naik bas yang berempit-empit tu. Kecuali masa saya sambung belajar tu, bas saya tak berempit-empit. Bas saya adalah bas yang tak ada orang boleh berdiri. Dia semua orang kena duduk. Tapi kalau bas yang macam hip hop tu, yang turun, berhenti tu, memang itu macam ni. Sampaikan saya minta maaf Dia kalau orang lelaki ni budiman, dia suruh budak perempuan duduk kan. Dia agak sedikit, Maksud Saudara Muhammad, saya nak cakap pun tak sampai hati ni. Menggelikan jugalah. Berdiri saja di sebelah tu, tiba-tiba je basah je. Ni. Tudung dia orang. Daripada lelaki yang berdiri tu. Bayangkan. Takutnya salah. Ya Allah. Sebab itu kami sangat-sangat dijaga kat sana. Terutamanya oleh Allah dan juga orang lelaki yang menjadi musyrif. Cuba tanya, entahlah, aku sebut pula nama kawan-kawan aku yang sama belajar dengan aku, dia orang dia jadi musyrif. Tahu musyrif? Pernah dengar perkataan musyrif? Musyrif ni dia macam tour guide, tapi tak adalah ustaz-ustaz di tour guide kita orang. Dia akan menjadi kita orang punya penjaga lah. Dia akan tengok kita daripada belakang. Kalau naik teksi, dia akan duduk depan, kita orang 3 orang kat belakang. Macam tu. Memang para ustaz ni takkan bagi orang perempuan naik bas, janganlah. Tapi kadang-kadang ada yang minta maaf, ketegak sikit ni orang perempuan ni kan. Saya pun nak try. Nak try konon nak buat perkara benda aku nak try buat apa dia sekali kena. Orang Johor cakap dia orang Jawa. Saya cakap orang Jawa kan. Tak nak lah cakap Melayu je lah. Dia serik. Baru nak dengar kata lah. Jadi sebelum kita nak serik-serik sangat ni, bila diberi nasihat, dengarlah. Kenapa nak berhimpit-himpit pada tempat yang tak sepatutnya hanya semata-mata nak menjaga beberapa ringgit. Dah lah duit kat sana murah. Bu, masa kami belajar, RM100 Malaysia, kita orang boleh dapat 700 duit sana. Masa zaman saya. Tapi pada waktu itu, dia punya kadar tetap 300 tu lah. 300 dapat, bukan 100, minta maaf, 300 boleh dapat 700. Macam kita dengan Singapura lah macam itu. Macam tu, kalau kita pergi sana, dia convert benda tu, kita akan dapat lebih lah banyak. Jadi budak Malaysia ni kira kategori, kalau dia dapat sebulan 250 atau 300 ringgit daripada keluarga ataupun daripada kerajaan negeri mana-mana tu, dia boleh survive dalam 2 bulan lebih lah. InsyaAllah. Dengan duit tu insyaAllah. Sebab kita orang makan, kita orang kongsi-kongsi kan. Jadi kadang-kadang, saya tak berani nak naik bas. Saya tawakal dia, tak apalah naik teksi. Tapi kita kongsi-kongsi lah, 4 orang kita bayar lah. Kalau harga teksi tu RM5, seorang RM1. Kalau semua orang tak keluar, kita lah keluar je. Sebab orang Johor dengan orang Singapura ni macam orang Selangor dengan KL. Dia rezeki dia lebih sikit lah, banyak lah. Macam tu kan. Jadi dia jarang naik. Saya rasa saya tak pernah naik bas kot. Kalau yang turun-turun tu, tak berani. Sebab macam ini, semua dalam tu lelaki je. Tiba-tiba kita orang perempuan nak duduk dengan, dan dia berlaku. Basah kat tudung ni. Basah tudung. Ya. Sebab dia tengok budak Malaysia comel. Comel, lawa, lemah lembut, Masya Allah. Lepas tu pakai nikab macam Kak Sarina dengan Kak Azrina ni. Lagi dia duk fikir macam mana muka tu tertutup ke. Lagi banyak ujian sebenarnya. Saya minta maaf. Inilah dia punya antara ujian-ujian agama. Sebab itu dia tengok aja, kalau lah orang lelaki kat Malaysia ni, kalau kalian jumpa ada billboard, tiba-tiba pakai baju setengah, tak apa-apa tu, jangan bagi tengok pasangan kalian tengok benda tu. Jangan bagi anak-anak tengok perkara tu. Tapi macam mana nak halang masa dia lalu tu, kita tertidur, anak kita pula tak tidur. Yang suami pula drive, kita pula nyenyak tidur kat tepi. Masya Allah. Tapi kan ada satu peristiwa ni, peristiwa benar. Allah SWT, saya kongsi je lah. Saya minta maaf banyak, jauh, besar sikit tentang, sebab dia melihat seseorang dengan berahi atau berhayal. Dekat Johor, di antara Johor nak pergi Melaka, dia ada billboard banyak tau. Iklan billboard tu cerita waya. Cerita waya.
Tapi dia punya model perempuan, pakai baju setengah, dia perut boleh nampak. Ada. Dekat utara, dekat timur mungkin jarang ada. Tapi masa tu ada. Ada antara Johor nak pergi ke Melaka macam tu. Akulah duk pergi KL, doa. Lepas 6 bulan, dengan izin Allah, saya tak tahulah siapa yang buat aduan agaknya. Tapi kami mengadu, saya mengadu dengan Allah. Ya Allah, tukarlah billboard ni, ya Allah, tukarlah, ya Allah, tukarlah. Robohlah billboard ni, ya Allah, robohlah. Kadang saya terpaksa sampai macam tu sekali. Dekat bandar Johor Bahru pun sama. Sekali saya tengok lagi sekali, billboard dia dah tukar. Ya Allah, maha baiknya Allah. Orang tu bagi, agaknya dia expired lah. Masa dia dah habis bayar, dia kena buka. Tapi iklan wire tu tetap ada. Dia berubah. Bajunya menutup aurat, pakai topi. Tak adalah rambut urat-urat. Nak jual wire apa benda ni tu bila nampak bagi model orang perempuan macam tu. Tak senonoh juga sebenarnya ni orang yang buat iklan ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta maaf Yang itu masa tu saya dah lah hafal 3 kul 4 kul je. Kalau lalu lalang tiap-tiap bulan pergi KL. Yalah dulu mak saya duduk KL memang. Sampai sekarang pun. Memang kena pergi KL. Doa hari-hari doa, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah dia orang buat billboard macam ni, tukarlah ya Allah, robohlah ya Allah. Sampai tu sekali saya terpaksa doa macam itu. Tapi dia berubah akhirnya. Dia pakai baju proper. Saya siap buat apa? Saya kan suka buat update kan. Ini tahun 2017, 2018 sebelum saya tak sihat dulu. Tapi sekarang dah tak ada dah billboard begitu, alhamdulillah. Tapi masa saya pergi Perak, semua billboard syariat pergi Perak, pergi Kedah, pergi mana semua alhamdulillah patuh syariah lah, alhamdulillah. Tahniahlah kalian. Moga-moga dikekalkan sebegitulah insya-Allah. Tak juga Ustazah, Perak tak juga. Tapi aku nampak gelap agaknya, aku tak nampak lah yang tak letak juga tu, aku tak nampak agaknya. Susah nak jumpa model lelaki ya, itu je. Perempuan dia nak gunakan perempuan. Tapi dia eksploitasi perempuan lah sebenarnya. Tapi Ustazah orang lelaki pergi malam dah, tak nampak. Dia pergi malam. Ya, betul, balik pun pagi. besok pagi tu aku balik pagi. Tapi aku tak nampak sangat, alhamdulillah. Aku puji, engkau orang boleh crossover pujian aku ni. Syukur je lah. Betul lah. Pergi Terengganu bagus. Terengganu dengan Kelantan jangan cakap. Kedah pun jangan cakap. Alhamdulillah. Tapi di Johor, tapi pergi KL lah. Kalian pergi tengah bandar, dekat pavilion dengan area tengah-tengah tu. Berdoalah banyak-banyak dan mendoakan mereka. Sebab itu saya suka pergi KLCC. Ni aku dah sebut banyak kali ni, aku memang nak kena turun KL lah masak-makanya. Saya sangat suka pergi KLCC. Bagi Nak hint buat kat apa? bonda. Saya, Ustazah bagi hint kat bonda. So masak. saya suka pergi KLCC, kenapa? Di situ daripada dulu saya habis belajar, saya akan singgah pergi KLCC sebab saya ada tempat yang saya suka makan sebenarnya. Saya suka ada makanan kat situ, tapi sekarang dah tak ada sangat. Dia dah tutup, mungkin orang tak berapa makan kot. Sebab dulu masa belajar saya suka makan benda tu. Jadi bila saya masuk, saya nampak betapa ramainya manusia ini diuji dengan banyaknya. Minta maaf saya guna perkataan ni. Kebobrokan akhlak. Pakai, makan, perbuatan, sebutan, perbualan. Maka jadilah orang yang akan menjadi sinaran di tempat yang di mana tidak ada doa yang berterusan. Duduk dan bersolatlah di bangunan-bangunan sebegini. Moga-moga ada perlindungan daripada Allah SWT. Tak sanggup lah pergi pavilion. Pergi kak, nampak, doakan. Saya akan pergi. Kalau dulu setahun, kalau ada 4 bulan sekali saya pergi, saya akan pergi 2 tempat ni. Hanya berniat, 1 nak cari barang ya, makan sedap 2. Kemudian saya nak melihat bahawa kerenah manusia ini perlu didoakan. Cubalah. Kalian akan mendapat doa itu kembali. Kerana doa yang mendoakan kebaikan akan kembali kepada yang mendoakan. InsyaAllah. Moga-moga ini satu iktibar kerana inilah yang menyebabkan orang lelaki, sebenarnya orang perempuan pun boleh mendapat ujian ini. Tengok lelaki handsome. Ustaz lagi handsome. Ya Allah, ustaz handsome, dia berdosa. Kau tahu tak aku cakap gitu. Kalau itu suami orang. Ustazah. Jealous satu sebut ustaz handsome. Kak Zina boleh lah cakap ustaz seorang.
Kak Nur ini jangan Kata cakap. apa pun. Tak ada Ustaz. Saya ada satu stiker baling talam. Siapa cakap Ustaz Answer saya baling talam tu kat dia. Tak yalah, itu ustaz kau tu memang tak boleh. Kau jangan baling. Tak ada, Kau marah ni. Ini kes dalam tim AJK. Yalah tak ada lah. Maksud Tak saya, ada lagu orang Ustaz. sebagai semua orang perempuan, tak kisahlah dia AJK ke dia bukan AJK, dia orang biasa ke siapa. Ya, ya. Kita sebagai orang perempuan, sebab kita ni sebahagiannya adalah isteri orang. So sebenarnya benda ni Ustazah pernah highlight tau. Lepas Ustazah highlight dalam grup usrah saya, ya Allah semua jadi macam serius lah berdosa. Sebabnya benda tu sebenarnya macam tak sedar. Dia ingat macam, weh handsome Ustaz ni. Dia bukan tak sedar Kak Azrina. Itulah rupanya Dia sedar. berdosa. Tapi Alhamdulillah tak sedar teguran diri Ustazah, teguran Ustazah tu buat Dengar ayat ni. okey. Dia sedar tapi dia tak sedar diri dia bahawa tu suami orang dan dia isteri orang. Sabar. Sabar je Aku bagi Betul darah lah. je ni. Ustazah tu sebenarnya apa yang terdetik di hati terkeluar di mulut. Itulah. Lagi memang pula ustaz semua korang Gemunur Iman. Dulu kan masa aku tengok Gemunur Iman, semua ustaz ni boleh tahan ke dia orang ni semua ni. Nampak? Saya cakap dalam hati tau. Tapi saya doa macam ni. Moga-moga ustaz-ustaz ini semua menundukkan pandangan. Jangan ada love mini love Kak Amira aku tubit kau nanti kan. Aku ke kata Kak Amira. Taklah. Saya cakap secara umum. Tak Supaya apalah, ni semua dah berhati-hati. tua Ustazah. Kita orang dah tua, tak apa. Yang muda-muda ni dah. Boleh Kak Dori ni. Ah. Selagi mana sama ada akak tua ataupun muda, orang perempuan ni dia tua, kalau dia menopause pun dia masih ada lagi nafsu, saya minta maaf. Tapi dia sampai umur ganyut pun orang perempuan masih boleh dimaafkan. Orang lelaki tak. Orang lelaki sampai dia tua ganyut, dia tetap akan ada diberikan izin oleh Allah perasaan itu. Dan akan berlaku perkara yang kita sedang bincangkan ini. Subhanallah. Jadi berhati-hati. Sebab itu kalau ustaz punya kelas, betul lah tu kalian tutup kamera. Dengan aku, kau janganlah tutup kamera. Aku tak ada benda. Dah kenapa? Tutup kamera juga. Saja-saja nak cakap. Lepas ni silalah buka kamera. Kan? Ustaz Zanulia memang macam tu. Minta maaf Moga-moga Allah akan menjaga peribadi kita. Dan Allah menjaga akhlak kita. Allah menjaga pandangan kita. Allah menjaga pendengaran kita. Allah menjaga pertuturan kita. Allah menjaga segala. Ni. Handsome Ustaz hari ni. Ustaz hari ni pakai ridak warna merah. Berbual dekat grup BFF. Kau nak kena rotan. Kau ingat Allah tak tahu kau berbual tu? Ini bukan marah. Cakap je. Cakap je. Moga-moga Allah jaga kita bersama. Saya minta maaf. Saya terlewat hari ni. Dan hari ni terpaksa dah berhenti sebab dia dah nak maghrib ni. Saya minta maaf. Terima kasih kerana bersabar menunggu saya tadi. Kita akan menyambung dalam bab bahagian mandi ini. Janabah tak habis. Tapi dalam bab mandi wajib ini, percayalah. Dia adalah satu persyaratan. Dia satu ibadah yang besar. Ibu-ibu. Sebab itu apabila menjadi admin kepada para guru, tengok ustaz kalian. Kalau dia memang menundukkan pandangan, kalian kena lebih menundukkan hati. Bukan pandangan, hati. Sebab ustaz memang handsome. Jarang ustaz tak handsome. Saya minta maaf. Ustaz kita hari ni sampai hadis Ummu Salamah saja kan? Belum masuk yang Kak Azrina tukar topik Dia tukar topik. Tadi Ya, tengok ya. tanda, saya nak tanda. Dia sebab-sebab jenabah. Yang Okay. Yang bahawa pertama je sebenarnya- yang belum masuk yang hadis Ya, riwayat Aisyah. Belum. Okay, baik. Tapi kedua-duanya itu adalah menjadi satu perkara yang diperingatkan oleh Allah. Orang lelaki ini, macam mana pun keadaan dia, sampai ke akhir hayatnya, dia kalau melihat orang perempuan, itulah ujian yang besar padanya. Maka bila macam gini ni, kalau ada 6 orang je buka kamera ni, saya kan ustazah, Alhamdulillah. Jadi cuma 6 orang ni, maka kurang berjaya lah kelas ni sebab 6 orang dia buka. Ustazah ramai lah Ustazah. 1, 2, 3. Boleh jadi saya punya saya punya internet lah tak bagus. Okey lah, saya salah saya lah. Tak 10 apalah. orang. Dah makin ramai. Daripada 87, 10 orang je buka. Malu kot. Tu comel lah. Ramai dah buka Ustazah. Yelah, Buka dah je. nak habis. Ina nak Nak ambil gambar masing-masing. Macam tu Tak adalah saya gurau. Tapi kalau ustaz, Kak Nurini je masa mula-mula tu. Lepas tu Kak Nurini, jangan lenggok-lenggok sangat Kak Nurini cakap. Straightforward je Kak Nurini. benda N pun baru je buka. Itu pun tengok ustaz dulu nak. Yelah, dia admin. Boleh lah. Kak Amnira lagi lah. Jangan mendayu-dayu sangat Kak Amnira. Tapi benda-benda yang lain saya pernah dengar. Saya pernah dengar benda Allah, Benda saya no. tak Benda Yang no. Baca mata. Mana benda? Benda no. Benda no. Mana benda no?
Benda ada tak? Benda Nur Ada Akia itu. tapi dia tak buka mic. Bila dia cerita pasal nak apa, kita baca Fatihah, kita sedekahkan satu persatu tu. Oh, dia macam betul-betul sungguh-sungguh menjadi panduan dan pendengaran bagi orang dengar satu-satu tu. Kalau sebab yang bawahnya ustaz kan. Sebab kalau buat average antara ustaz dengan ustazah, tu buka comel benda-benda. Itu InsyaAllah. pengetua kita orang. Guru besar. Pengusi lain, pengetua lain. Okey. Lain. Okey. Hari ni tudung ni nipis lepe tu macam tilah. Tak apa tak. Benda jangan sebut. Masuk siaran langsung ni. Dia cikgu tu lah. Cikgu selama-lamanya. Ya, Tetap cikgu. Tapi sebenarnya semua adalah guru selama-lamanya. Kita belajar untuk mentarbiah diri kita supaya kita berhati-hati menjaga akhlak kita. Semoga kita tidak diuji dengan pandangan-pandangan yang menjadikan kita mendapat ujian daripada Allah SWT dan kita memandang suatu perkara itu bukan dengan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi berhati-hati kerana nak buat baik ni pun lagi banyak dia punya ujian dan bagaimana Allah untuk memberikan kita ganjaran syurga Allah itu bukan semudah seperti yang kita sangkakan. Semoga Allah memberi penjagaan yang luas. Terima kasih kerana kebaikan. Saya minta maaf sekali lagi atas kesilapan dan kehilapan saya pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Kak Janur ini. Minta maaf sekali lagi. Silakan Kak Jah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah Ansar kita berjalan lancar dengan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Hikmah Mandi, mendapat pahala mandi dengan makna syarak merupakan ibadah. Sabda Nabi Muhammad SAW, bersuci itu separuh daripada iman, maka bersuci mengandungi makna wuduk dan mandi. Mandi untuk membersihkan tubuh daripada kekotoran dan peluh yang keluar. Mandi pada hari Jumaat adalah lebih baik dan mandi boleh memberi kekuatan, kecergasan dan akan hilang daripada rasa lemah, lesu dan malas. Mandi terbagi kepada dua, itu mandi wajib dan mandi sunat. Moga kita sentiasa dalam kebersihan untuk beribadah. Moga kita sentiasa menjaga adab dan akhlak dalam kehidupan kita. Kita tangguh pengajian kita hari ini Ustazah. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah dan saya mewakili Gubernur Nur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini dan segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis mohon Ustazah bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa pada kuliah maghrib petang ni bersama Ustaz Said Putra kata salah saya insya-Allah. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa amalana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tahfuzana wa tilawatana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ya mukallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah.